kita tanam menjadi lembap, mulalah cacing keluar untuk berpindah. Dan video-video cacing keluar tu viral, tular di media sosial. Sebab kali ini berbeza, jumlah yang sangat banyak. Banyak, dan ini berlaku di Kampung Merang di Setiu. Kita ingin bersama, ini dia sedikit visual yang juga mendapat perhatian umum. Masa ini di Kuala Berang. Jadi lambakan dia macam terlalu banyak sangat, itu menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang kata mungkin akan berlakunya macam-macam fenomena besar yang lain. Akan ada apa orang kata amaran-amaran, ada amaranan. Ni kita tengok, bayangkan ini dia bersatu tau. Cacing itu bersatu. Okey, kalau yang mungkin ada geli dengan cacing, mungkin gelilah tengok video tadi kan. Tapi kita bersama dengan Sakinah Zamri. Ya, yang merupakan orang yang dapat tengok banyak cacing tu. Sakinah ni yang individu yang jumpa. Kalau anda nampak tangan tu, tu tangan Sakinah tu. Okey, hai Sakinah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izwandi Idris, Ketua Unit Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan Institute Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kita bercerita lebih lanjutlah mengenai fenomena dan apa sebenarnya maksud sebenar penghijrahan cacing itu. Betul, tapi kita nak tahu cerita terlebih dahulu kan. Kita dapat nampak visual saja yang dikongsikan. Sakinah mungkin boleh ceritakan kembali bagaimana mungkin pertama kali melihat kan cacing dan banyak tu. Kalau kita lalu dekat kawasan tu mungkin tak perasan tau. Mungkin tak perasan sebab warna dia lebih kurang dengan warna tanah dan sebagainya kan. Macam mana perasan boleh ada kehadiran haiwan invertebrata invertebrata itu. Yang tak ada anggota langsung. Ya. Okey, silakan Sakinah ceritakan bersama dengan kami. Macam ni, waktu hari Jumaat saya ada di kampung. Jadi saya bersihkan halaman rumah saya dekat kawasan depan lah. Jadi saya perasan ada cacing dekat sekitar kaki saya. Jadi saya pergi ke depan, jadi nampak makin banyak. Dia macam berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi waktu hari Jumaat tu saya rakam dan ambil gambar. Tunjuk pada family saya. Ya, itu pertama kalilah Sakinah nampak. Sebelum ni tak pernah jadi pada macam tu? Ya, pertama kali. Tak pernah. Waktu saya dah sekarang 26, tak pernah lagi. Ni kali pertama lah saya tengok. Terang. Dia dekat kawasan mana sebenarnya ni? Dia dekat kawasan dekat dengan rumah Sakinah ke macam mana? Saya dekat dengan kawasan rumah. Sebelah tu adalah sungai. Saya dekat dengan kawasan sungai. Jadi saya hairan lah. Jadi masa Sakinah nampak tu dia pindah dari mana ke mana? Dari tanah, keluar daripada tanah ke jalan sebelah. Dia buat rumah, dia macam mencari rumah baru. Ya. Okey. Waktu tu hari Jumaat. Jadi hari Sabtu tu saya cek balik, memang ada, masih ada. Okey, apa tindakan pertama yang dilakukan? Yelah, selepas dah ambil gambar dan kongsikan bersama dengan keluarga, selepas tu apa lagi yang Sakinah lakukan untuk memastikan keadaan ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang berlaku? Apa Sakinah lakukan? Waktu tu saya share pada abang saya. Jadi cerita kawan abang saya tu ada kawan dengan Ahmad Harian Metro. Jadi situlah jadi ceritanya tulah. Okey. Alright, itu adalah cerita daripada Sakinah. Kita pun mestilah nak tahu sebenarnya apa sebenarnya makna di sebalik perpindahan cacing ni. Ada orang cakap takut nak berlaku banjir besar lah. Ada juga yang cakap ini mesti ada sesuatu yang nak berlaku kan. Kita pun tak tahu kan. Jadi Prof, mungkin Prof boleh terangkan apa sebenarnya maksud di sebalik fenomena cacing keluar banyak-banyak berpindah randa ni, Prof? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasihlah jemput saya untuk bagi pandangan ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi visual dan juga laporan yang diberikan oleh Cik Sakinah tu, proses yang dikatakan penghijrahan tu ataupun mass migration tu sebenarnya adalah proses yang biasa berlaku kepada organisma cacing laut tu sendiri. Pertamanya saya kata begitu sebab kita dah ada laporan sebelum ni, malah saya pernah pergi pada 2017 di Kuala Berang sendiri, di Sekolah Kemasaan Kuala Ping. Memang samalah seperti yang Cik Sakinah laporkan, memang dia keluar sangat banyak. Dekat longkang dekat tepi sekolah tu penuh dengan cacing dan dia bergerak ke satu arah.
Cuma kalau kita nak tengok dari segi orang kata kenapa jadi begitu. Kalau berdasarkan pembacaan saya lah dan juga kajian dibuat oleh saintis lain, dia mass migration ni berlaku, dia tak ada sebab yang sangat konkret lagi kenapa, tapi biasanya berlaku pada musim hujan. Okey, maknanya dalam keadaan tanah yang lembap. Ya, dan tanah yang lembap. Okey. Bila kita melihat kepada cacing tanah ini, apakah nature dia yang perlu kita fahami? Mungkin kita boleh belajar juga alang-alang doktor bersama dengan kami kan. Di kawasan-kawasan yang mana seringkali kita dapat melihat cacing ini berhijrah, ataupun juga apakah tindakan yang sepatutnya kita boleh lakukan untuk melihat kepada proses ini dapat membantu juga sumber-sumber alam semula jadi, Prof. Okey, pertamanya bila kita nampak ni sebenarnya kalau saya sebagai seorang ahli biologi lah, saintis dalam biologi, kita akan rasa teruja lah sebab benda ni kita jarang nak jumpa sebenarnya. Yelah, it's very rare. Sebab dia biasa berlaku di kawasan sekeliling kita, di kawasan hutan dan sebagainya. Dan banyak dilakukan di negara lain, di India, Myanmar, semualah. Tapi berlaku di depan mata kita ni jarang. Sebab kita kawasan itu kawasan penempatan kan. Dan satu lagi kadang setengah rumah ni dia ada lantai simen, jadi dia tak boleh nak keluar. Sama satu kita kalau Cik Sakina tu buntung lah, dah 26 tahun baru first time nampak kan. Satu rezeki lah. Kedua, kita sebagai orang yang manusia ni, kita kalau boleh biarkan dia selesaikan proses semula jadi dia. Dia nak pergi beja tempat lain, silakan. Jangan bunuh. Jangan bunuh siang yang garam ke dan sebagainya kan. Kalau boleh biarlah dia selesai mari sini sebab cacing tanah ni sangat berguna kepada proses penyuburan tanah di sekeliling. Okey, faham. Untuk maknanya cacing ni pentinglah untuk alam sekitar, Prof. Sangat penting. Jadi kalau tak ada cacing, satu cacing ni dia buat gali dalam tanah tu, dia menambah pengudaraan dalam tanah. Kemudian bila dia makan tanah tu, dia cerna. Najis itu sebenarnya adalah salah satu sumber baja semula jadi ke tanah tu sendiri. Jadi kalau kita biarkan dia, sebenarnya kita is bring back good to us, balik kebaikan tu kepada kita sebenarnya. Ya, memberikan kebaikan semula kepada kita kan melalui alam semula jadi. Okey, Sakina, difahamkan sekarang ni Sakina berada di Kuala Berang. Dan juga masih lagi melihat kepada cacing yang berhijrah di kawasan Kuala Berang. Seperti mana yang Prof kongsikan tadi, Kuala Berang pun antara kawasan-kawasan yang anda boleh lihat kehadiran haiwan ini. Boleh kongsikan bersama dengan kami juga cerita di Kuala Berang pula. Di Kuala Berang ni saya kiranya saya nak tengoklah sama tak dengan yang di Kampung Merang. Dia sini dia tak keluar macam banyak macam tu. Sini ada tapi tak banyak, sikit. Di Kampung Merang tu dia keluar sendiri. Macam berpuluh-puluh dalam satu hari. Ni macam ini dekat yang Merang yang selonggok macam ni. Di Kuala Berang. Ni di Kuala Berang. Banyak juga. Banyak juga. Kalau dah Kuala Berang tak banyak daripada Kampung Merang, ini dah kira banyak. Macam manalah Kampung Merang punya banyak tu. Sakina berada di kawasan luar saya kira. Sekarang ni di tempat kerja. Di tempat kerja. Nak suruh cari lah tu. Nak suruh cari cacing. Awak ni. Sebab saya nak tengok lah. Mana tahu ada dekat kawasan-kawasan tu kan. Okey. Tak apa. Dekat dalam office tak ada Tak ada cacing kalau nak tengok ke? Nak tengok. Oh, ada. Tadi Prof cakap dia nak tengok. Nak tengok. Bawa kamera tu tunjukkan. Kita tengok macam mana secara langsungnya penghijrahan cacing tu. Boleh ke? Boleh. Bawa je telefon tu. Goyang pun tak apa. Ya, saya angkat. Awak dah start bela cacing tu, Sakina? Tak. Cacing. Tak lah ya. Macam tu je. Itu antara yang dapat dikongsikan lah. Sebab ada alang-alang bersama dengan kami. Sakina dapatlah tunjukkan visualnya sekali kan. Tapi kalau kita tengoklah, cacing ni sebenarnya dia macam parasit, betul tak, Prof? Tak semua. Tak semua Kalau kita kata bagi parasit ni, istilah parasit ni dia membawa keburukan kepada host dia. Okey. Macam kalau kata cacing dah perut kan, maknanya dia ada bawa kesan buruk pada manusia lah kalau yang di manusia. Tapi cacing yang kita tengok ni bukan kita kata sebagai parasit lah. Dia adalah organisma yang
yang sangat bagus untuk alam sekitar dan juga pada kita tu sendiri. Parasit tu yang jahat. Parasit yang jahat. Ada cacing yang parasit, tapi yang kita nampak yang Cik Zainal pegang tu, saya salute pada Puan Cik Sakinah sebab tak ramai wanita yang Sakinah, sekali lagi boleh? Sekali lagi nak tengok boleh pegang? Boleh. Dia tak dapat nak kawal lah dia punya keinginan nak tengok cacing tu. Masalahnya dia pegang selamba je macam tu. Sakinah memang dah biasa dengan cacing ke? Ya, biasa. Saya suka haiwan. Biasa. Dah jadi suka haiwan. Okey, termasuklah cacing. Okey. Hari ni baru saya macam dapat faham. Sakinah, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Selalu suka haiwan, kucing. Ni suka cacing. Tapi dia cacing sekali. Maknanya pecinta haiwan sebenar. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Sakinah yang sudi bersama dengan kami cerita mengenai cacing pagi ini. Dan Prof, terima kasih sebab sudi untuk memberikan kami sedikit ilmu dan pengetahuan mengenai cacing ini. Terima kasih, Prof. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey.